Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang. Selamat malam, hari Isnin 5 Julai 2021. Kita dalam satu lagi sesi cakap saja bersama saya, Muhammad Nasir, dan juga rakan saya banyak akan bersama kita sebentar lagi. Sebelum tu mohon like dan share sesi ini supaya lebih ramai orang boleh mendapat manfaat daripada percakapan ataupun perbualan ataupun sembang kita pada hari ini. Okey, kita nak share, like, share. Sementara kita tunggu sahabat sembang saya, Saudara Rozlan. Kita share dulu saya masih lagi menunggu kedatangan ataupun kemunculan sahabat saya. Okey, pada minggu ni seperti yang kita tahu, kita di Selangor sedang menjalani PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan Terhad. Iaitu banyak daerah di Selangor yang dikenakan PKPD kerana jangkitan ataupun kenaikan kes mendadak di Selangor. Walaupun kita harus bertabah, dan kalau tuan-puan masih belum mendaftar untuk mendapat suntikan vaksin, boleh juga mendaftar untuk di MySejahtera, melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan vaksin. Untuk pengetahuan rakan-rakan pelajar di luar sana, saya akan mendapat suntikan vaksin pada 7 hari bulan Julai, 7 Julai 2021, iaitu pada hari Rabu ni. Sampai 7 tu saya suka nak kongsikan sebentar lagi apa yang kita maksudkan dengan tu. Tamu kita pada malam ni, insyaAllah kita akan ada tetamu nanti. Kita akan ada yang akan memperkatakan sebuah buku yang menarik. Tapi sebelum tu, saya masih lagi menunggu sahabat sembang saya, Saudara Rozlan, yang masih belum muncul. Okay, walaupun saya nak teruskan juga, sebab ini ialah program yang kita bercakap mengenai hal-hal seputar dunia perbukuan, seputar dunia penulisan, penerbitan, sastra, seni dan budaya. Itu juga kita akan selalu mewar-warkan mengenai buku atau apa saja aktiviti yang berkaitan dengan dunia perbukuan, penerbitan dan penulisan. Diharap rakan-rakan pelajar boleh terus mengikuti kita di Cakap Pesaja pada setiap Isnin. Pada setiap Isnin bermula jam 9 malam. Okey, yang saya nak kongsikan pada malam ini ialah beberapa perkara yang tertangguh minggu lepas. Yang pertama sekali ialah buku yang kita war-warkan pada minggu lepas, iaitu kalau boleh saya nak kongsikan sementara saya nak bercakap mengenai buku.
Okey, di layar sekarang ni ialah tawaran yang kita tawarkan pada minggu lepas, iaitu promosi buku Badai Rindu Athens karya ataupun nukilan Zinitul Niza Abdul Kadir. Buku ni kerana kita Selangor mengalami PPD akan ada sedikit kelewatan, difahamkan buku ni akan mula kita dapat ataupun keluar daripada kilang cetak pada hari Jumaat ni, insya-Allah. Doakan supaya buku ni akan terus mudah dipermudahkan penerbitannya. Apa yang saya nak tegaskan sini ialah kepada yang masih belum membuat pesanan, diharap boleh masih lagi saya masih ataupun kami masih lagi membuat tawaran mengenai buku ni, iaitu sama ada hanya buku package A, buku saja Badai Rindu Athens, pos percuma Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Labuan tambah RM10. Dan anda akan mendapat buku bertanda tangan penulis dan juga senaskah buku percuma bernilai minima RM15. Itu yang package A. Combo 2 buku Zini. Combo 2 buku Zini ialah tuan-puan akan mendapat sebuah buku Badai Rindu Athens bertanda tangan berbalut plastik. Berbalut plastik. Dan buku percuma bernilai minima RM20 dan sebuah buku lagi nukilan Ziniatul Niza Abdul Kadir, iaitu buku Mahathir Khalid Semua Kita Serupa, sebuah buku biografi mantan Menteri Pendidikan kita. Kedua-dua buku ni hanya RM50 termasuk pos untuk seluruh Malaysia. Untuk seluruh Malaysia, maknanya di Sabah, Sarawak, Labuan pun hanya RM50 bagi kedua-dua buku ni jika tuan-puan memilih package B. Tawaran ni masih dilanjutkan sehingga hari Jumaat ni. Sehingga hari Jumaat ni, sehingga 9 Julai. Tuan-puan boleh mendapatkan buku ni sehingga 9 Julai. Itu kita nak ulang balik yang minggu lepas tu sebab ada kelewatan kerana masalah PKPD. Assalamualaikum Rozlan. Kita sudah ke udara Saya sudah ke udara tadi tepat pukul 9 sebab saya telah ke udara sebab dah online. Okey, apa khabar minggu ni? Difahamkan macam mana keadaan kaki tu? Alhamdulillah. Baik. Itu hari 2-3 hari lepas kaki terselim. Okey. Lepas tu alhamdulillah hari ni dah baik sikit, boleh gerak, boleh jalan. Okey, okey. Apa yang sedang dilakukan sekarang ni? Kalau boleh kongsikan. Sekarang ni tak ada apa yang dilakukan lah. Sementara PKPD ni semuanya very slow lah pergerakan. Pergerakan kita pun terhad sebenarnya. Sangat terhad. SGR juga di mana-mana sekarang ada sekatan jalan raya pun banyak. Betul. Dan pada kali ini Rozlan, kalau saya difahamkan sebab saya sendiri mengalami SGR dan banyak tidak seperti yang selalu, banyak pertanyaan yang ditanya dan banyak dokumen yang diminta untuk membuktikan bahawa kita sebenarnya sedang benar-benar mendapat kebenaran untuk berurusan di luar daripada kawasan kita. Jadi kepada rakan-rakan kita yang di luar sana, khususnya mereka yang tinggal di negeri Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, hati-hati kerana kita sebenarnya langkah yang dilakukan oleh kerajaan ni adalah untuk memutuskan rantaian COVID-19 ni supaya kita dapat meneruskan hidup seperti sedia kala. Okey. Betul. Rozlan, kalau boleh kongsikan buku yang sedang kita baca. Kita ada tetamu menarik malam ni, tapi sebelum tu kita nak bercakap dulu. Ya. Sekarang untuk minggu ni dah tak ada baca buku baru. Habiskan buku yang lama yang power friending tu je lah. Tengok sebab dah mengkaji-kaji untuk buat satu program nanti kan. Tapi kerana PKPD ni banyak terpaksa dijadualkan semula lah. Beberapa program yang kita nak buat. Okey, saya difahamkan Rozlan sudah pun mendapatkan vaksin Ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan vaksin yang pertama AstraZeneca pada 2 minggu yang lepas dan pada beberapa hari pertama tu rasa macam nak demam lah, itu biasa, tapi alhamdulillah tak sempat demam lah Cuma saya dapat bersama dengan wife saya, isteri saya
demam. Hari kedua agak panas juga, tapi alhamdulillah hari ketiga dah okey. Sebenarnya tak ada apa pun kan. Saya pun telah pun mendapat appointment untuk vaksin yang kedua pada hujung bulan Ogos nanti, insyaAllah. Itu selepas 9 minggu Sekarang jaga masa telah disingkatkan menjadi 9 minggu. Ya. Okey, Ruslan, saya akan mendapat vaksin pada hari Rabu ni. 7 hari bulan 7. 7 hari bulan 7. Saya akan mendapat vaksin di UKM Bangi, iaitu vaksin AstraZeneca. Tapi saya nak kongsikan satu yang menarik mengenai tarikh saya di vaksin nanti. Kalau boleh kita kongsikan. Sementara tu rakan-rakan pelayar boleh saja terus menonton kami dan bertanyakan soalan. Apa saja soalan seputar dunia perbukuan, sementara kita akan bersama tetamu kita yang sebentar lagi. Saya masih lagi menunggu tetamu-tetamu kita. Kita ada tetamu yang akan memperkatakan buku yang mereka nukilkan. Itu sementara tu saya nak saya rasa Saudara Rozlan ada gangguan teknikal sedikit di sana. Sementara kita Okey, sahabat saya ni terputus terputus siarannya. Kita cuba nak dapatkan balik. Okey. Saya nak kongsikan satu perkara. Iaitu mengenai jualan vaksin. Sempena saya yang akan divaksin nanti, saya nak kongsikan. Okey, saya akan divaksin pada 7 hari bulan 7 di UKM. Jadi seperti yang saya katakan tadi, inilah jualan satu hari pada 7 bulan 7 sempena hari vaksin. Dan banyak judul, lebih daripada 1 judul yang ditawarkan pada harga yang punya diskaun yang tinggi dan ada harga buku yang serendah RM1 saja. Jadi tawaran ni hanya satu hari saja, hanya di shopee.com.my/nuhabooks Shopee Nuha, iaitu pada 7 bulan 7 bermula pada tengah malam esok sehingga pada tengah malam hari Rabu. Okey, jualan vaksin satu hari, lebih 100 judul dari serendah RM1. Itu untuk maklumat rakan-rakan pelayar yang berminat untuk mendapatkan buku pada harga yang cukup rendah. Okey. Okey, gangguan teknikal Ruslan Minta maaf tadi terputus tiba-tiba. Tak apa. Tapi sekarang saya baru saja bercakap mengenai jualan hari vaksin. Sempena 7 bulan 7. Kita masih lagi ada tawaran 7 bulan 7. Saya kalau boleh kongsikan sekali lagi kepada rakan-rakan di luar sana supaya kita dapat berkongsi apa ni. Ni adalah jualan hari vaksin 7 bulan 7, hari saya dia akan divaksin. Ada lebih 100 judul untuk ditawarkan dan harga dari serendah RM1. Untuk berita Rozlan ketika kita melakukan jualan masa PKP yang tempoh hari tu, banyak judul-judul yang tidak pernah yang kita terjual dipilih ataupun dibeli oleh rakan-rakan ataupun mereka yang berminat untuk mendapatkan buku-buku pada harga yang cukup murah. Jadi hanya di Shopee Nuha, shopee.com.my Nuha Books. Okey. Okey. Rozlan, tadi bercakap mengenai pengalaman divaksin. Ya. Okey.
Ni ada yang kata ingatkan nak jual vaksin Pfizer. Vaksin tak ada jual. Vaksin kita percuma okey. Belum makan lagi. Okey, kita masih lagi menunggu kita punya tetamu untuk ke layar ni. Kita hanya ada seorang saja yang sekarang ni. Kita sepatutnya ada 3 orang. Tetamu kita pun nampak sedang online sekarang. Okey. Okey, Rozlan. Ya. Apa yang kita boleh kongsikan dalam mengenai bengkel penyelenggara ni yang kita ya. Kita ada perkembangan baru yang mungkin tuan boleh umumkan dan boleh maklumkan kepada para peserta dan bakal peserta kita pada malam ini. Okey. Kepada rakan-rakan ataupun mereka yang berminat untuk mendalami ataupun mempelajari seni untuk menjadi seorang penyelenggara buku yang berwibawa, kita pernah menganjurkannya pada tahun lepas pada sekitar tarikh yang sama seperti tahun ni, tapi sambutannya agak menggalakkan pada tahun lepas, iaitu sehingga 70 orang. Cumanya pada kali ini kita akan melakukan hal yang sama dengan sedikit penambahbaikan. Banyak penambahbaikan. Yang pertama sekali ialah kita dapat kerjasama ataupun sokongan daripada pihak Persatuan Penulis Malaysia. PENA ringkasnya. Persatuan Penulis Nasional Malaysia, PENA, dan juga Persatuan Editor Malaysia yang mana Saudara Rozlan sendiri ialah timbalan Presiden Persatuan Editor ataupun ringkasnya ialah PEM, dan juga Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, MBKM, yang sudi menyokong usaha kami. Kalau boleh saya nak kongsikan poster yang baru, Rozlan. Ya, kita dah poster yang baru. Okey, kita nak kongsikan poster yang baru. Sambil itu kita akan bercakap mengenai bengkel penyelenggara ni. Ya. Okey, tarikh yang baru, Rozlan. Tarikh yang baru ialah pada 23, 24, 30 dan 31 Julai 2021, bermula 8.45 malam. 8.45 malam ni ialah waktu untuk link diberi dan mula masuk dalam Zoom. Kita gunakan aplikasi Zoom. Sebanyak 8 jam perkongsian, 8 modul pembelajaran, iaitu selama 2 minggu pada setiap Jumaat Sabtu dan Jumaat Sabtu yang 2 kali. Tarikh tutup pendaftaran 20 Julai. Yang penting di sini ialah yang kita nak katakan ialah pelaburan anda RM250, tetapi jika anda adalah ahli Persatuan PENA, IPM, Ikatan Pensuratan Melayu Melaka, pemuisi, penyair, Persatuan Penulis Johor, Asasi, PEM dan juga peserta projek NCR, tak kisah. Mungkin yang sebelum ni mereka pernah menjadi peserta, dan juga peserta Majlis Buku Kebangsaan Malaysia yang sedang mengikuti bengkel penulisan ataupun bengkel Mari Berkaya Jurnal Cerpen. Mereka ni semua boleh mendapat potongan sebanyak RM30. Sebaik saja mereka mendaftar, mereka akan mendapat buku-buku bernilai RM100 dipostkan kepada mereka supaya mereka boleh menjadikannya sebagai rujukan bagaimana tugas atau peranan seorang penyelenggara. Okey. Yang lainnya ialah sijil akan diberikan kepada semua peserta, dan juga selain daripada itu peserta akan mendapat buku bernilai RM300 bila buku mereka yang mereka selenggara itu diterbitkan. Jadi itu dia punya hal-hal yang kita nak kongsikan pada malam ni lah. Yang penting sekali ialah perubahan tarikh tu. Tarikh pada 23, 24, 30 dan 31 Julai. Okey. Rozlan, kalau boleh cakap sedikit mengenai bengkel penyelenggara ni supaya rakan-rakan di luar tahu. Kita menganjakkan seminggu lah daripada tarikh asal. Tarikh asal seminggu daripada tarikh asal. Okey, 2 minggu sebab kita dapat banyak maklum balas daripada para peserta yang ingin menyertai kami, tetapi kerana kekangan tugas dan sebagainya, dan juga kerana masalah-masalah seperti keadaan sekarang ni yang PKPD dan sebagainya, jadi mereka minta dianjak supaya lebih selesa untuk mengikuti bengkel ni. Jadi kita mendengar apa yang dipinta, jadi kita
anjakan selama 2 minggu daripada tarikh baru 23, 24, 30 dan 31 Julai. Tuan-puan juga boleh membuat pembayaran sebanyak 2 kali kali pertama dan kali kedua sebelum 31 Julai. Itu yang kita nak kongsikan. Ini menariknya buku-buku yang akan ni kita akan terlibat sebagai penyelenggara dalaman dan penyelenggara luaran. Kita ada Rozlan sendiri dan kita ada Saudara Rosman Rosman Syah dan Tuan Zalila dan juga Tuan Haji Ishak Hamzah yang akan berkongsi platform ni untuk memberikan ilmu kepada bakal-bakal penyelenggara yang akan menyertai kita. Ya. Okey, Rozlan, saya masih lagi menunggu. Belum dapat lagi? Belum. Ya. Sementara tu mungkin boleh saya bercakap sikit berkenaan boleh, silakan. Penyelenggaraan kita, penyelenggara yang akan adakan pada satu tarikh yang baru dan saya pasti Cik Nasir nanti akan kongsikan satu poster yang baru untuk diwar-warkan kepada yang tadi tu poster kita akan kongsikan mulai esok untuk para peserta dan bakal penyelenggara kita. Ini satu peluang yang baik sebenarnya untuk tidak dilepaskan apabila terutamanya kita sebagai seorang penulis yang sudah lama berkecimpung dalam bidang penulisan, yang sudah banyak menghasilkan buku-buku, terutamanya buku-buku tulisan-tulisan yang berbentuk eceran seperti cerpen, kumpulan puisi. Dan inilah tiba masanya kita menjadi seorang penyelenggara yang memainkan fungsi dan peranan seperti juga seorang editor pengurusan menguruskan hak-hak penerbitan. Dan kita menampilkan 3 tokoh-tokoh lain yang sememangnya penggiat-penggiat di dalam industri yang memang terlibat dalam kerja-kerja penyelenggaraan buku seperti saudara Rosman sendiri yang memang biasa terlibat dengan penghasilan karya-karya dan banyak juga memenangi beberapa anugerah pada peringkat negeri Johor, Negeri Sembilan, peringkat kebangsaan juga. Kan? Uniknya Rozlan Saudara Rosman kita dia penyelenggara bukan saja tulisan Rumi tapi tulisan Jawi. Itu yang saya rasa sangat unik pada peserta kita yang akan mengikuti bengkel ni. Bukan mudah untuk menjadi seorang penyelenggara buku bertulisan Jawi dalam masa sekarang ni lah. Dan beliau akan mungkin berkongsikan pengalaman bagaimana tahap kesukaran untuk mengendali dan menangani kerja-kerja penyelenggaraan, penulisan, penerbitan buku khususnya dalam edisi Jawi ini. Dia sangat mencabar tuan-tuan dan puan, dia berbeza dengan apabila kita menghasilkan buku dalam tulisan Rumi. Cara teknikalnya berbeza lah. Okey, Rozlan, kita sudah ada dalam siaran sekarang ni. Kita ada 2 orang Ini buku yang kita akan kita akan sentuh pada malam ni, kita akan bicarakan. Rozlan pun ada satu ni bukunya. Okey. Dan buku ni dihasilkan oleh sekumpulan sahabat 3 orang sahabat Cikgu Ghazali Sulong, Puan Hanum dan juga Cikgu Zulkifli Muhammad. Kita ada di dalam sekarang ni kita akan sebelum kita jemput Dr. Lim Switing, kita akan jemput penulis ni dulu. Okey, saya nak persilakan Cikgu Ghazali. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu kat mana kalau boleh kongsikan sedikit? Saya sekarang berada di rumah saya. Yalah, di mana tu? Saya tinggal di Rantau Panjang, Kelantan. Okey. Saya tinggal di Kelantan. Di? Rantau Panjang. Oh, di Rantau Panjang, Kelantan. Okey. Bagaimana keadaan PKP di sana, Cikgu? Seperti yang kita Kelantan sekarang ni telah menepati tahap 1. Okey. Tapi dari segi pergerakan rasa masih sama lah seperti sebelum ni lah. Okey. Ni Puan Hanum. Assalamualaikum Puan Hanum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang ke Cakap Bersaja bersama saya dan juga Saudara Rozlan. Okey, Saudara Rozlan, kalau boleh ajukan soalan pada cikgu kita dan Puan Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang bising sangat ni?
Klik. Dekat latar belakang tu. Apa yang bising sangat ni? Apa ni, mungkin Puan Hanum ada on handphone tak? Boleh tutup handphone dulu? Mungkin boleh tutup Facebook Live. Kita hanya Facebook Live pun boleh tutup dulu. StreamYard sahaja. Hanya StreamYard saja. Ya. Semua ni akan mengganggu. Okey, cikgu. Ya. Okey. Nak tanya pasal buku ni. Terlalu bising lah ini ya. Okey. Mengenai buku Cinta Adalah Sebuah Hamparan Sepi ni. Okey. Kami Saya rasa bermula ni Puan Hanum tutup dulu yang Facebook tu. Sebab Facebook kena tutup dulu. Facebook ke ataupun telefon tutup dulu. Ataupun silent kan. Dalam mode silent. Okey, cikgu boleh cakap dulu cikgu mengenai buku ni kalau cikgu nak kongsikan idea dia. Idea. Kumpulan puisi Cinta Dalam Sebuah Hamparan Sepi ni sebenarnya pada peringkat awalnya saya berbincang dengan Cikgu Zul untuk mengeluarkan kumpulan puisi tersebut. Selepas kami telah mengeluarkan kumpulan puisi Kama Trishna Figura Maya bersama dengan saudara Mazli Usma, saya dan Cikgu Zul. Pada awalnya kita bincang untuk bertiga, tapi saya memang kekurangan seorang peserta. Jadi kebetulan Puan Hanum Puan Hanum ingin menyertainya, jadi kita bersama dengan Puan Hanum dalam kumpulan puisi cinta dalam hamparan sepi tersebut. Okey, saya memang amat berbangga dengan kolaborasi tiga sahabat ni yang hanya bertemu dalam maya dan mampu menghasilkan sebuah buku secara kolaborasi. Ini satu langkah yang menarik ya Rozlan bagaimana mereka bertiga bergabung untuk menghasilkan sebuah buku sekarang ni mungkin kalau kita nak hasilkan sebuah buku seorang kita ni mungkin ada masalah, tapi yang penting ialah bila bergabung benda tu jadi lebih mudah. Okey, kalau Rozlan boleh cakap sikit pasal buku ni. Buku yang Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Tahniah Syabas terlebih dahulu saya ucapkan atas kelahiran buku kumpulan puisi Cinta Adalah Sebuah Hamparan Sepi. Saya lihat ini salah satunya buku pada tahun ini, sebuah buku kumpulan puisi yang sangat menarik, cantik dan juga mengikutilah menepati standard sebuah buku dan sangat kreatif. Saya tengok bukunya dan dicetak dengan dua warna dan saya pun rasa sangat kagum dan juga syabas kepada tiga penulis yang berkolaborasi secara bijaksana dan akhirnya berjaya menghasilkan sebuah buku yang berbentuk antologi seperti ini. Ini adalah satu yang julung-julung kali juga. Biasa kita tengok puisi diselenggarakan oleh seorang penyelenggara dan yang mempunyai ramai penulis ataupun buku persendirian dari seorang penulis. Jadi mungkin saya boleh tanyakan kepada cikgu bagaimana cikgu dapat mengumpulkan puisi-puisi ini dalam satu tempoh waktu yang lama ataupun cikgu memberikan satu komitmen masa yang khusus untuk menghasilkan keseluruhan puisi yang terbit dalam buku ini. Sebenarnya selepas kami berbincang bulan berapa, saya ingat bulan 1 kami berbincang untuk menghasilkan kumpulan puisi ini. Kita telah buat satu grup bertiga untuk mengumpul puisi untuk kumpul puisi-puisi untuk kumpulan puisi tersebut. Jadi yang menyelenggarakan kumpulan inilah Puan Hanum. Jadi kami sentiasa berhubung dan mengumpul karya mengumpul karya-karya kami. Sebenarnya antara kami bertiga ni kami telah pun berada dalam satu kumpulan yang dinamakan Kembar Sastra di sinilah di Kelantan. Itulah mulanya kami mengumpul karya sehingga terhasil kumpulan puisi itu. Kumpulan Kembar Sastra Rozlan untuk Dr. Rozlan adalah di bawah pimpinan Tuan Haji Mukhtar Mustafa.
Tuan Haji Mokhtar Mustafa yang menggabungkan ramai mereka yang berminat dengan dunia penulisan. Okey, Puan Hanum, bagaimana menjadi salah seorang yang terlibat dalam buku kumpulan puisi Cinta Adalah Sebuah Hamparan Sepi ni? Boleh kongsikan yang sebenarnya saya bertemu dengan Cikgu Gaz. Okey. Saya bertemu dengan Cikgu Gaz pada September 2020. Kemudian saya perhatikan saja dan kemudian saya mengikuti setiap tulisan-tulisan dia di FB. Begitu juga dengan Cik Zul. Lepas tu bila keluarnya figura Trisna, jadi saya terus pergi kepada Cikgu Zul sebab Cikgu Gaz sebab kenal sikit dengan dia dan saya terdengar dia nak buat lagi satu kolaborasi. Jadi saya pun berbincang dan dia pun belum ada orang ketiga, orang yang lagi satu sebab dia nak 3 orang. Jadi saya masuklah secara tak langsung, kami bergabunglah pada Disember last year. Kemudian kami anggarkan buku ni akan terbit pada March ataupun April, tapi alhamdulillah setelah beberapa PKP berlalu kita dapat juga terbitkan begitu awal jugalah, dikira awal lah. Jadi saya walaupun buku ni bukan buku perseorangan, tapi saya anggap ini satu yang dapat dibanggakan dengan desainnya yang sangat cantik. Pada saya desainnya tu, bagi seorang desain ni memang sangat penting. Bila orang tengok je buku tu pun dah cukup menarik. Buku ni dah cukup menarik pada saya. Terima kasih kepada Noha yang telah memberi kami beberapa pilihan. Jadi pilihan saya yang ini dan dipersetujui oleh 2 penulis lagi, Cikgu Gaz dan Cikgu Zul. Jadi alhamdulillah saya detailkan mengapa saya memilih buku ini. Begitu di dalam buku ini ada saya jelaskan mengapa saya memilih dark pink, cinta, cinta. Okey, cinta ni kenapa dia putih dan begitu juga hamparan sepi. Jadi permulaannya masa saya merisik Prof Lim untuk kata pengantar, saya tak nak sepi tu. Saya tak nak sepi tu sebab pada saya cinta ni saya tak nak sepi-sepi. Saya nak dia gah cinta ni. Tapi bila Cikgu Zul kata, oh sepi tu kalau tak adalah Cikgu Gaz. Sebab sepi tu daripada Cikgu Gaz. Jadi kami gabungkan balik. Jadi alhamdulillah setiap cinta ni dalam bersepi lebih dia menarik kan. Jadi alhamdulillah keluarlah Cinta Adalah Sebuah Hamparan Sepi. Jadi begitulah. Jadi kami bergabung dengan seadanya dan dekat situlah kami lebih akrab. Yang sebenarnya kami menjalin keakraban tu lebih di situlah, di dalam mengendalikan buku ni, insya-Allah. Jadi bila dikemukakan kepada siapakah yang akan bagi kata pengantar. Jadi saya spontan je saya cakap, saya nak Prof Lim. Terkejut, dua-dua terkejut. Okey, sebab nama Dr. Lim Sweeting telah disebut, kita nak persilakan Dr. Lim Sweeting Rozlan Okey. Kita nak persilakan Dr. Lim Sweeting. Salam sejahtera Doktor. Selamat malam. Selamat datang ke sesi charge. Doktor tidak asing dengan kami dalam sesi cakap apa saja ni bersama saya dan sahabat sembang saya Rozlan. Doktor. Ya. Apa yang saya tertarik dengan tulisan kata pengantar dalam buku ni? Kalau Rozlan boleh tanyakan soalan pada Doktor, Rozlan? Tak, saya unmute. Okey. Minta maaf saya belum buka lagi. Okey. Ya, mungkin Doktor boleh kongsi dengan kita bersama apakah keistimewaan yang ada di dalam kolaborasi 3 penulis, 3 penyair ini sehingga kan menghasilkan Cinta Adalah Sebuah Hamparan Sepi. Ini sangat hebat dan luar biasa. Apatah lagi bila saya baca blurb-nya sebuah buku kumpulan puisi. Biasa ini adalah buatangan 3 sahabat memilih untuk berkolaboratif, tidak bereksperimen tetapi bersungguh memberi yang terbaik. Mungkin Doktor boleh kongsi dengan kita bersama apakah keistimewaan yang terpancar daripada kolaboratif 3 puisi ini. Silakan Doktor. Terima kasih kedua-dua saudara
Nasir dan saudara Roslan, dan juga kedua-dua penyajak yang ada di sini, Cikgu Ghazali Cikgu Ghazali dan Puan Hanum. Dan Puan Hanum, ya. Terima kasih banyak kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama memudahkan cerita. Ketika diajukan seberkas sajak kepada saya oleh Puan Hanum, katanya minta ditengok, dilihat, saya merasakan bahawa ketiga-tiga penulis ini mempunyai pengalaman yang agak lama dalam berkarya. Mereka bagi saya bukanlah penulis baru yang ingin mencuba-cuba menggarap sajak, menggarap puisi. Akan tetapi setelah meneliti satu persatu karya yang ada dalam kumpulan yang diajukan itu, pada ketika itu judulnya pun belum jelas buku ini, saya merasakan bahawa setiap mereka ini mempunyai pengalaman dan mempunyai pelbagai rencah rasa yang sangat menarik. Apatah lagi, ketiga-tiganya merupakan pencatat waktu dan peristiwa yang sangat menarik. Ketiga-tiganya. Dan saya dapat melihat mungkin mereka tidak merancang pun sebenarnya. Akan tetapi ketiga-tiganya menunjukkan bahawa mereka adalah pencatat, mereka adalah perakam kepada peristiwa, waktu, dan yang penting juga mereka suntikkan pemikiran mereka ke dalam karya. Itu yang saya masukkan dalam pendahuluan saya, bahawa karya ini bukan kosong, karya ini bukan catatan semata-mata, akan tetapi karya ini membawa makna kepada kita kerana di dalam catatan, sambil mereka merakam peristiwa, sambil mereka memberi reaksi kepada sesuatu peristiwa, sesuatu keadaan, mereka sebenarnya menyuntikkan pemikiran ke dalamnya. Saya jarang menggunakan perkataan falsafah, tetapi saya melihat bahawa ketiga-tiga mereka ini bukan menulis seada-adanya, tetapi mereka sedar bahawa mereka sedang berkarya dan mereka ingin menyatakan sesuatu, memberikan makna kepada pembaca yang membaca karya-karya mereka. Doktor, kalau tengok pada puisi-puisi Cikgu Ghazali, saya tertarik dengan banyak puisi dia yang sangat-sangat sinis. Antaranya ialah kalau saya boleh quote satu puisi yang saya agak suka ialah Antara Payung dan Perempuan. Ya. Antara payung dan perempuan. Saya tak tahu kenapa Cikgu Gas nak bercakap mengenai payung dan perempuan. Boleh Cikgu ulas sikit pasal sajak tu, Cikgu? Antara Payung dan Perempuan. Sekejap, saya rasa Cikgu mute. Sekejap, saya on balik. Okey. Boleh Cikgu? Okey. Sajak itu sebenarnya ada pengertian saya. Lihat pada latar perempuan lah, orang perempuan, dan kita kaitkan dengan apa yang selalu berlaku dalam kehidupan seharian. Itulah sebenarnya yang saya tulis dalam sajak. Sajak Antara Payung dan Perempuan. Okey, Doktor, dalam tiga ni saya percaya setiap penulis ada satu kekuatan. Antara tiga penyajak ni masing-masing ada kekuatan sendiri dan masing-masing ada sajak yang Doktor suka bagi setiap penulis ni. Kalau boleh Doktor sebutkan sajak yang Doktor suka mengenai ataupun sajak nukilan Cikgu Ghazali, kalau kita boleh kongsikan. Kalau saya nak ulas secara sepintas lalu, saya melihat bahawa Ghazali Sulung ini lebih banyak merenung sebenarnya. Saudara Ghazali
sulung ini lebih banyak merenung. Dan saya dapat rasakan bahawa setiap karya yang dihasilkan adalah merupakan kesan perenungan yang serius. Sajak seperti Bicara Kamar dan Jendela Sebelum Malam, dengan hati dan fikir telah kami cantumkan bibir, contohnya menghabiskan hidangan di meja Disember, walaupun sajak ujung tahun ini banyak ditulis orang, tetapi sajak ini berbeza. Jadi saya melihat bahawa saudara Ghazali Sulong yang mendahului ketiga-tiga ini di bahagian hadapan antologi ini banyak berfikir, banyak merenung dan banyak berfikir. Dan sajaknya agak panjang, setengah-setengahnya panjang sedikit. Saya lihat ada beberapa saja yang pendek. Dan dalam waktu mencatat seperti yang saya sebutkan tadi, ada setengah karyanya seperti kertas undi, dongeng parlimen, betul. Ya, itu hasil renungan yang mendalam sebenarnya, bukan dicatat sepintas lalu. Jadi saudara Ghazali cenderung ke arah itu, dan saya fikir dalam waktu berkarya beliau menggunakan waktu yang agak lama barangkali. Hanum sudah tentulah lebih banyak menonjolkan perasaan, emosi seorang pengarang wanita sebenarnya. Beberapa catatannya saya dapati agak melankolik, agak mendayu, tetapi tidaklah sampai terlalu tenggelam ke dalam emosinya sehingga dia tidak rasional lagi. Banyak karyanya, termasuklah sajak-sajak yang dihasilkan di luar negeri, beberapa sajak seperti di Birmingham misalnya, dan beberapa sajak lagi yang ditulis kesan daripada pengalaman perjalanannya, merupakan hasil perenungan. Dan sekali-sekala sebagai seorang penulis wanita, macam yang saya sebut tadi lah, saya tidak suka guna berfalsafah, tetapi ada kecenderungan untuk berfalsafah sebenarnya. Di sana sini dia cuba melontarkan pemikiran-pemikiran yang agak besar, tetapi apa sekalipun saya nampak bahawa saudari Hanum ini lebih memberatkan pemikiran di samping menseimbangkannya dengan emosi. Jadi karya-karya Hanum sebenarnya karya-karya yang boleh dipertanggungjawabkan, bukan sebarang karya. Banyak karyanya yang mengajak kita untuk berfikir tentang kehidupan, tentang apa yang kita sedang hadapi dan juga tentang kehidupan. Berbeza dengan Zulkifli Muhammad. Saudara Zulkifli agak ringkas sajak-sajaknya. Dibandingkan dengan dua penulis yang lain itu, saudara Zulkifli sangat menjaga ruangnya. Dia sangat berjimat. Dia menjaga ruangnya, tetapi pada waktu yang sama dia sangat ekonomis dari segi penggunaan kata. Dia tidak memerlukan satu huraian yang panjang lebar, memerlukan pengucapan yang berjela, tetapi cukup untuk menyatakan sesuatu dengan beberapa baris ataupun dalam beberapa rangkap yang sangat minimal, sangat pendek. Tetapi kesannya apabila selesai kita membaca saja itu, kita akan berfikir. Tidak terlalu berat, apa yang dilontarkan kepada kita tidak terlalu berat, tetapi sentiasa mengajak kita berfikir. Itu keistimewaan saudara Zulkifli Muhammad sebenarnya. Jadi apabila selesai kita membaca setiap karyanya, kita akan mula merenung, berfikir, benar juga kata penyajak. Itulah saya fikir ketiga-tiga mereka ini mempunyai keistimewaan masing-masing. Dengan yang demikian, saya menyimpulkan bahawa kalau anda memiliki buku ini, jika anda memiliki antologi ini, anda akan merasakan satu pengalaman yang sangat istimewa. Dari ketiga-tiga orang yang berbeza, kita tidak mahu ketiga-tiganya membicarakan hal yang sama dengan pengucapan dan gaya yang sama, sudah tentu tidak memberi warna-warni yang istimewa kepada kita. Di sinilah saya lihat bahawa kumpulan antologi ini ada keistimewaannya.
Tak keterlaluan saya kata doktor sebab antara ketiga-tiga penyajak ni sama ada Cikgu Ghazali Sulong, Cikgu Zulkifli ataupun Puan Hanum sendiri, mereka semuanya seimbang. Setuju ke doktor? Seimbang dari beberapa segi ialah bahawa mereka ini penulis yang serius. Saya melihat di situ. Tetapi tidak boleh dikatakan bahawa karya mereka itu serata sebab masing-masing mempunyai keunikan dan keistimewaan masing-masing. Tetapi dari segi keseriusan mereka berkarya, bagaimana mereka melontarkan idea kepada pembaca dan juga penggarapan yang cermat dan teliti itu, saya fikir ketiga-tiganya menunjukkan komitmen yang baik. Okey. Untuk rakan-rakan pelayar di sana dan mereka yang berminat untuk mendapatkan buku kumpulan puisi ini, boleh terus WhatsApp kepada 012-673-5569 Puan Hanum, dan tawaran pada malam ni masih lagi harga RM30 termasuk kos pengantaran ke seluruh Semenanjung Malaysia percuma, dan juga kalau beli 4 naskah harganya RM100 masih lagi kos pos percuma bagi Semenanjung Malaysia. 4 naskah RM100 dan 1 naskah hanya RM30 termasuk kos pos di Semenanjung. Okey, cikgu. Saya tertarik dengan sajak kertas undi. Kalau boleh saya nak bacakan sajak ni. Saya suka, antara sajak yang saya sukalah sebab dia betul-betul berkaitan dengan apa yang sedang kita alami sekarang ni. Kertas undi. Biar kali ini sahaja demokrasi mendengar semua orang berbicara. Rakyat miskin menasihati menteri tentang kesukaran tak diladeni. Tentang kuasa hanya milik ilahi. Apakah seperti kertas undi tak perlu lagi dipeduli setelah kuasa berbahagi, atau seperti kerusi tempat duduk setelah lenguh berdiri? Biar kali ini saja demokrasi mendengar tentang peduli atau sebetulnya negara ni hanya milik Pak Menteri. Ini satu sekira kritikan sosial Rozlan. Rozlan, kalau ada soalan boleh tanyakan pada Puan Hanum. Kena on mic. Saya mute tadi. Okay, sebagai satu-satunya bunga dalam kalangan kumbang, satu-satunya perempuan, satu-satunya wanita dalam penulisan buku ini, bagaimana Kak Anum meletakkan diri dan juga puisi-puisi di dalam antologi ini? Adakah merasakan untuk berada pengucapan cinta itu mewakili gender ataupun bagaimana? Itu boleh kongsikan. Okey. Kak Dom. Ya. Okay. Cinta ni yang sebenarnya menyeluruh, bukanlah sekadar dengan makhluk sahaja antara lelaki dan perempuan. Jadi hidup kita ni yang sebenarnya dikelilingi oleh cinta dan kasih sayang. Kan? Okay. Okey, kerana tu jadi saya banyak meletakkan kehidupan ni, jadi di antara dua lelaki yang gagah perkasa tu, jadi saya meletakkan diri saya ni dalam kelembutan jiwa seorang perempuan. Jadi pembaca kita ada berbagai-bagai, bukan sekadar lelaki tapi perempuan juga, dan lelaki. Ya. Terputus dan di situ pembaca boleh memilih sama ada nak yang begini, puisi yang begini atau begini atau begini. Dan pada saya duduk di tengah-tengah daripada segi kehidupan jiwanya, dekat situlah. Kan? Okey. Rozlan, mungkin ada satu soalan. Namun bak kata Prof Lim seorang pengembara yang menyeret lukanya, dan hari ini kebetulan pula saya pakai baju merah ni, tapi luka dah tak ada dah.
Simbolik. Okey, Tapi Roslan, sebenarnya dia bila kita banyak ada. mengembara, dekat situ pun ada cinta, kan? Jadi pengembara. Jadi saya memang suka mengembara. Jadi kebetulan pun semalam saya malam tadi saya tengok Cinta Athens Rindu Athens. Badan Jadi Rindu Athens. Athens tu kita tak sampai lagi. Tapi itulah pengembara ni, dia memang kerana cinta itulah dia pergi dari satu tempat ke satu tempat. Dan banyak juga puisi-puisi saya mengenai pengembaraan saya. Itulah dia yang sebenarnya. Tapi Okey. Ya, menarik sekali. Ni ada soalan apa ni Roslan, ada yang tanya kenapa Cikgu Zul tak ada. Sebenarnya kita dah jemput tapi mungkin Cikgu Zul ada kekangan yang tidak dapat dielakkan. Okey. Saya ada satu soalan mungkin kepada Cikgu tadi. Saya sebenarnya tertarik dengan puisi menghabiskan hidangan di meja Disember, dan pada section Cikgu Ghazali juga saya dapati ada 2 puisi yang didedikasikan kepada bulan Disember. Apakah mungkin ada keistimewaannya ataupun nostalgianya kepada Cikgu Gaz berkenaan dengan Disember itu sendiri? Mungkin Cikgu boleh kongsikan dengan kita. Silakan Cikgu. Sebenarnya Disember adalah ujung ataupun pengakhiran kepada suatu tahun, ataupun kalau kita nak simbolikkan kepada manusia mungkin penghujung kehidupan. Kehidupan sebenarnya adalah sesuatu yang sangat istimewa, dan sebagai manusia seringkali kita memikirkan suatu benda setelah semua benda telah pun berlaku. Disember bagi saya adalah sesuatu yang sangat istimewa untuk kita melihat kembali ke dalam diri kita, menilai hidup kita, dan pada masa yang sama mungkin memperbaiki kehidupan kita untuk masa depan. Itulah Disember bagi saya. Okey, Disember penghujung Ini simbolik lah bagaimana kita katakan penghujung Okey, sementara tu ini ada Cikgu Zul sampaikan salam kepada semua. Dia ada kelas sejarah untuk tingkatan 5 malam ni. Jadi Cikgu Zul terlibat dengan PDPR Dia tak dapat bersama kita sebab dia ada PDPR. Okey. Soalan terakhir untuk Cikgu Ghazali. Okey. Apa yang Cikgu harapkan dengan penerbitan buku ni? Adakah Cikgu benar-benar berpuas hati ataupun ada ruang yang boleh dibaiki lagi? Harapan Cikgu dengan buku ni. Okey, secara peribadi saya melihat penerbitan buku ini adalah sesuatu yang istimewa bagi saya. Pertama kerana sebelum pada ini saya telah juga menerbitkan buku kumpulan puisi. Dan sebenarnya saya rasa sangat bertuah dapat menerbitkan kumpulan puisi bersama dengan dengan Nuha, dan saya berharap himpunan puisi-puisi ini akan menjadi sesuatu yang bermakna, boleh dijadikan sebagai suatu manfaat kepada orang-orang di luar sana yang mungkin akan baca kumpulan puisi kami. Terima kasih Cikgu. Kalau siapa yang berada di Rantau Panjang atau di Kelantan mahu mendapatkan buku daripada buku ni, boleh terus dapatkan daripada Cikgu Ghazali, dan kalau di Terengganu boleh dapatkan daripada Cikgu Zul. Antara dua orang penukil kumpulan puisi ini. Okey, terima kasih Cikgu. InsyaAllah jumpa lagi nanti. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Doktor. Pandangan keseluruhan buku ni selain daripada kata pengantar yang Doktor buat tu, selepas membaca hampir kesemuanya, saya percaya Doktor membaca 120 puisi daripada yang dikirimkan kepada ataupun untuk dimuatkan dalam buku ni. Apa yang Doktor harapkan mengenai kualiti puisi-puisi yang akan datang, yang Doktor harapkan pada masa akan datang? Terima kasih Saudara Nasir. Apabila bercakap tentang karya sastra,
apabila kita bercakap tentang karya sastra dan apabila kita bercakap tentang puisi ataupun dalam konteks ini saya lebih gemar menyebutnya sebagai sajak, saya selalu memikirkan aspek bahasa. Saya barangkali kecenderungan saya ke arah bahasa. Sebab pengucapan sastra yang baik, pengucapan sastra yang indah harus didokong oleh penggunaan bahasa yang bagus. Dan bahasa kita harus hidup dalam karya sastra. Karya sastra juga hidup oleh bahasa kita. Jadi dalam waktu membaca, saya ada beberapa kaedah saya membaca manuskrip ini sebenarnya. Yang pertama, saya membaca keseluruhan. Pada lapis pertama itu saya membaca keseluruhan. Pada lapis yang kedua, saya mencari, menggeledah pemikiran ataupun idea pengarang-pengarang ini. Saya mencari, menggeledah, cuba memecahkan kebuntuan apakah yang hendak dinyatakan, apakah yang ada dalam karya, apakah yang ingin dihantar oleh ketiga-tiga pengarang ini, dan kemudian saya membaca lagi sekali untuk mencari keasyikan saya kepada penggunaan bahasa. Dan bagi saya puisi harus disokong juga. Didokong dan disokong oleh penggunaan bahasa yang bagus. Dan dalam masa mencari, saya dapat menemukan penggunaan bahasa yang puitis, penggunaan bahasa yang segar oleh ketiga-tiga pengarang ini. Saya lupa siapa yang menggunakannya, seperti Senja Bergincu. Senja Bergincu menarik bagi saya. Di meja Desember yang ramah, malam telah lama kering tangisan. Sebagai contoh, rindu melukiskan, mengembangkan harapan-harapan, angin menampar, renung jauh. Jadi ini antara beberapa ungkapan, beberapa baris yang sempat saya kutip yang menggambarkan bagaimana bahasa itu menghidupkan jiwa penulisnya. Bahasa juga menghantar pemikiran penyajaknya kepada kita dan bahasa itu mewujudkan suasana tak kala kita membacanya. Ini bagi saya sangat penting tak kala kita menghayati puisi. Ini sangat penting. Dan kalau kita tidak dokong dan tidak sokong dengan penggunaan bahasa yang kuat, bahasa yang bagus, bahasa yang baru, dan seperti yang saya sebut tadi, bahasa yang segar juga, dan cubaan-cubaan seumpama ini harus dilakukan lagi dalam waktu-waktu yang mendatang oleh ketiga-tiga penulis ini. Dan saya percaya melalui pengucapan yang indah, bukan saja indah, pengucapan yang bermakna, bukan saja bermakna, tetapi pengucapan yang boleh membangunkan pemikiran kita, maka puisi itu akan terus membawa manfaat kepada kita selaku pembaca. Okey, terima kasih Doktor. Saya nak kutip satu puisi Cikgu Zul ni yang saya suka juga, iaitu puisi Papan Hidup. Menang bukanlah segalanya. Hitam putih cuma pilihan, menjadi kotak kita di dalamnya. Undur maju pilihan cuma menjadi bidak di dalamnya kita. Yang terakhir tu sangat menjadi bidak rakyat sentiasa menjadi bidak kepada politikus. Itu satu mesej yang sangat jelas oleh Cikgu Zul. Okey, Puan Hano, kata-kata terakhir mengenai buku ni, harapan. Okey, sebelum tu sebelum Puan Hano bercakap mengenai buku ni, saya nak saya nak ulang semula, iaitu buku ni boleh didapati terus daripada Puan Hano, penulisnya, dengan menghubungi Puan Hano melalui WhatsApp 012 012-673-5569. Harganya RM30 termasuk kos pos di Semenanjung. Dan juga kalau beli 4 naskah boleh hanya RM100. Okey, silakan. Kak Noh, kata-kata terakhir. Ya, sebelum saya jadi
miliki buku ini sangat bagus ni sebenarnya. Sangat bagus. Kepada yang belum memiliki, tapi rasa saya dah habis banyak dah habis dah buku ni. Tinggal sikit-sikit je lagi. Jadi belum tu elok membeli. Pada saya buku ini adalah buku terbaik saya yang sebenarnya. Jadi semua orang, semua penulis kena memilikinya sebab dia ada 3 penulis yang berbagai di dalamnya. Jadi belilah, sebaiknya beli 4, sebab beli 4 ataupun 8. Ya. Jadi boleh diberi sebagai hadiah juga cenderahati sebab buku ni sangat cantik. Terima kasih pada Nuha. Yang telah beli ya. Tengok. Okey, Rozlan. Soalan terakhir Rozlan. untuk Sangat cantik Dr. Rozlan, soalan terakhir untuk Dr. Lim. Rozlan. Terima kasih semua ya. Terima kasih Kak Nur. Okey. Okey. Soalan terakhir untuk Dr. Lim Sweetin. Ya, soalan kepada Dr. Lim berkenaan dengan penyajak dan kepenyairan lah. Kita tahu kan, semua orang tahu, penonton-penonton kita pun tahu bahawasanya Dr. Lim Sweetin merupakan penyajak dan penyair yang tersohor dan terkenal di tanah air. Jadi, apakah harapan pada kumpulan-kumpulan puisi yang mungkin akan muncul selepas ini? Bila kita tengok trend penulis-penulis sekarang sudah boleh dikatakan berani lah menghasilkan sebuah buku antologi dan juga kumpulan puisi. Pada kita ada sesetengah persepsi mengatakan ini antara buku-buku yang susah untuk disebarluas, susah untuk dijual dan mungkin kesedaran apresiasi seni puisi belum menyeluruh kepada masyarakat. Apa pandangan Dr.? Doktor, okey. Mikrofon. Okey dah. Ada 2 perkara yang ingin saya sentuh saudara Rozlan di sini. Yang pertama, dalam kengairahan menerbitkan buku. Saya lihat kengairahan yang luar biasa. Tidak mengapa bagi saya sebab setiap penulis akan berusaha menerbitkan buku dan menerbitkan karya dan di sini mereka menemui kematangan dalam berkarya. Tidak mengapa. Akan tetapi secara peribadi saya ingin menyarankan kepada sahabat-sahabat saya ini supaya dalam proses berkarya jangan berkarya seada-adanya. Kita harus serius. Saya banyak menemui karya-karya yang saya katakan bahawa macam lepas tangan saja. Ini tidak wajar dilakukan oleh penulis-penulis yang ingin maju dalam bidang kesusastraan. Perkara yang kedua ialah banyak perkara yang berlaku sekarang dalam kehidupan kita, cabaran-cabaran, tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi luar biasa dalam aspek apa sekalipun. Saya tidak menyebut tentang isu politik, saya tidak suka. Saya lebih melihat bahawa proses bagaimana kita mendepani kehidupan sekarang sangat luar biasa sebenarnya. Dan ini menuntut penyajak, penyair menggunakan segenap keupayaan yang ada. Kesungguhan mereka berfikir secara yang serius dan bagaimana kita dapat kongsikan pengalaman, pandangan anda melalui karya sastra yang dapat menjana pemikiran ramai, pemikiran kita bersama. Ini sangat penting. Dalam konteks menghadapi kehidupan yang saya fikir cabarannya sangat rencam pada ketika ini, menuntut, sebenarnya sangat menuntut pemikiran yang berwibawa, puisi-puisi yang dapat mengajak kita untuk bersama. Bagaimana karya yang dapat meresap ke dalam untuk nanti memunculkan semacam reaksi kita yang lebih kritis terhadap setiap yang sedang kita hadapi ini. Bukan tentang COVID saja, bukan tentang isu politik. Saya tidak memikir begitu. Tetapi memikirkan bahawa kita sesungguhnya sedang berhadapan dengan banyak lagi identiti kita, pencarian kita, kejati dirian kita, banyak sebenarnya. Dan penyajak selalunya dapat melihat situasi, keadaan dan perkara-perkara ini dengan lebih tajam.
saya sentiasa yakin penyajak mempunyai cara melihat dengan mata akalnya, dengan mata batinnya, dengan mata hatinya, dengan lebih tajam. Saya percaya penyajak mampu melakukannya dan kita mengharapkan supaya karya-karya selama ini dapat memperkayakan kita. Pengalaman kita, pengetahuan kita dan juga bagaimana cara kita berhadapan dengan keadaan yang getir seperti ini. Okey, terima kasih doktor. Ya, sangat Okey. sangat menarik. Saya tertarik apabila mengatakan Ya, silakan. puisi ni bukan sembarang-sembarang, bukan sewenang-wenang, bukan diambil mudah. Maksudnya apabila kita menulis sebuah puisi, bukanlah sewenang-wenangnya kita boleh menghasilkan puisi sebegitu saja. Diperlukan pengalaman alami, mendalami, apatah lagi seperti Kak Anum sendiri yang mencurahkan segala pengalaman pengembaraannya ke dalam puisi, dan kita dapat rasakan puisi-puisi yang beliau tulis merupakan puisi-puisi yang syarat dengan falsafahnya, dengan pengalamannya di dalam puisi tersebut. Dan beliau memilih perkataan-perkataan diksi yang terbaik dalam mengungkapkan puisi-puisinya lewat perjalanan dan pengembaraannya. Itu yang menarik itu. Terima kasih Dr. Saya Okey. sangat tertarik juga dengan pandangan saudara Rozlan itu. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Rozlan itu bahawa penyajak ini mempunyai pandangan yang tajam. Mereka bukan sembarangan. Apabila mereka mencatatkan barangkali dengan satu ungkapan ataupun satu baris, sudah mendokong makna dan mengajak kita untuk sama merenung dan memikirkannya. Saya bersetuju dengan apa yang saudara Rozlan sebutkan sebentar tadi. Okey, Rozlan dan juga rakan-rakan. Dan inilah saya fikir saudara Nasir, peranan kita sebagai penyajak yang sentiasa berada di barisan hadapan juga sebenarnya. Kita berada di depan dan jangan abaikan tugas kita, sumbangan kita didambakan oleh masyarakat. Okey, terima kasih Dr. Rozlan. Saya terkesan dengan satu ungkapan doktor, iaitu jangan berkarya seadanya-adanya. Kalau nak buat sungguh-sungguh. Okey, itu misalnya kita dalam masa pandemik ni, saya pun tidak jangka boleh ataupun mampu menerbitkan buku. Saya tak kenal pun lagi. Saya mungkin pernah jumpa Cikgu Ghazali dan Cikgu Zul, tapi saya tak begitu mengenali sangat. Tapi bila Puan Hanum menghubungi saya untuk menerbitkan buku, saya rasa itu satu penghormatan untuk menerbitkan sebuah buku daripada 3 rakan yang berkolaborasi daripada 3 lokasi yang berbeza, Rozlan. Seorang di Kelantan, seorang di Negeri Sembilan dan seorang lagi di Terengganu. Kita hanya berjumpa secara maya dan tamatkan apa saja secara maya. Jadi itu satu yang saya rasa satu yang menyeronokkan apabila kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 ni. Betul. Jadi kita tidak melihat COVID ini sebagai satu musibah, tapi satu hikmah. Hikmah kita dapat melahirkan sebuah karya walaupun dalam kekurangan untuk berjumpa dan berinteraksi secara fizikal, tapi kita masih lagi mampu untuk menghasilkan sebuah buku yang begitu. Untuk pengetahuan semua, buku yang Puan Hanum dan Cikgu Ghazali serta Cikgu Zul 3 rakan ini terbitkan, hanya tinggal ataupun berbaki sedikit saja. Mungkin pada cikgu masih ada lagi. Siapa yang di Kelantan boleh dapatkan terus daripada Cikgu Ghazali. Bagi mereka yang di Terengganu, khususnya di Kemaman, boleh dapatkan terus daripada Cikgu Zulkifli. Dan kepada yang di Lembah Kelang, boleh terus dapatkan daripada Puan Hanum sendiri. InsyaAllah buku tu masih lagi pada harga tawaran RM30 termasuk kos pos di Semenanjung. Bagi mereka yang di Sabah Sarawak, insyaAllah kita akan masukkan dalam Shopee dalam masa terdekat ni, bergantung pada stok yang ada. InsyaAllah kalau kita dapat, kita akan letakkan di Shopee supaya rakan-rakan di Sabah, Sarawak dan Labuan juga boleh miliki. Dan Rozlan, kata terakhir untuk malam ni. Ya, saya pertama sekali mengungkapkan rasa kagum dan syabas tahniah lah sekali lagi kepada para penulis, terutamanya berjaya membuktikan bahawasanya penjara PKP tidak menghalang kita untuk berkreatif, kreativiti, dan akhirnya berjaya menghasilkan sebuah buku berkolaboratif secara maya sahaja dan dapat diterbitkanlah bukunya kan. Dan saya difahamkan bukunya laris sungguh, sehingga kan stok yang berada dengan Kak Anum pun dah tinggal sikit-sikit saja lagi. Dengan saya langsung tak ada dah.
Dengan saya itulah langsung habis. yang menariknya. Jadi Ah. saya harap ini dijadikan satu bentuk motivasi, satu bentuk inspirasi kepada para penulis yang lain untuk tidak menjadikan PKP dan COVID-19 sebagai halangan untuk terus berkarya dan sekaligus menghasilkan penerbitan buku. Dan saya sekali lagi nak menyeru kepada rakan-rakan kita di luar untuk menyertai bengkel penyelenggaraan yang kita akan adakan pada berapa 23 hari bulan ya. 23, 24, 30 dan 31 Julai. 30 dan 31 Julai, di mana itu juga salah satu daripada elemen-elemen penting untuk membawakan diri kita menjadi seorang penyelenggara, editor dan sekaligus menerbitkan buku walaupun dalam era pandemik ini. Dan saya ucapkan terima kasih, tahniah syabas kepada para penulis. Terima kasih juga kepada Dr. Lim. Okey, terima kasih pada Dr. Lim Sweetin yang sudi menjadi tetamu kita, juga pada Puan Hanum dan juga pada Cikgu Ghazali. Saya juga nak cakap terima kasih. Terima kasih kerana sudi menjadi tetamu kami pada malam ni untuk memperkatakan tentang buku Cinta Adalah Sebuah Hamparan Sepi. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih dan mohon maaf Akhir sekali saya nak cakap. Boleh, silakan. Silakan Puan. Hingga ya, terima kasih saya kepada Prof. Dr. Lim Sweetin yang sudi memberi kata pengantar, dan saya sangat teruja bila dapat kata pengantar daripada Prof. Lim. Dan buku ini juga saya rasa menjadi pilihan bila melihat kata pengantar Prof. Lim Sweetin tu, Dr. Lim Sweetin. Jadi gabungan-gabungan ni lah menjadikan buku ni lebih popular pada saya lah. Di samping kreativiti Nuha sendiri dan semua yang menyokong. Alhamdulillah, terima kasih semua yang menyokong saya dari A to Z. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima Terima kasih kasih Doktor. Prof sekali lagi. Terima kasih Doktor kerana sudi menjadi tamu kami. InsyaAllah jumpa lagi pada sesi akan datang. Okey, kita dulu. Okey. Roslan. Okey, terima kasih kepada semua yang telah mengikuti kami pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi CHAS yang akan datang. Sehingga itu terimalah jika ada kekurangan pada kami untuk pengendalian pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan bersama tetamu yang lain pula. Sehingga itu boleh juga dapatkan buku ni terus daripada penulisnya Puan Hanum ataupun pada Cikgu Ghazali di Kelantan ataupun Cikgu Zul di Kemaman, Terengganu. Dan daripada di Lembah Kelang atau di mana saja boleh dapatkan terus daripada Puan Hanum Ibrahim berdasarkan WhatsApp yang disediakan supaya kita boleh postkan terus buku tu. Bukunya tidak banyak lagi. Harga tawaran RM30 termasuk pos ke Semenanjung Malaysia, 4 naskah RM100 termasuk pos ke Semenanjung Malaysia. Jadi sehingga itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi pada minggu hadapan.